Abdillah radhiyallahu anhu qala inna kunna yawmal khandaqi nahfiru fa'aradat qudyatun syadidatun faja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi qudyatun aradat fil khandaqi faqala ana nazilun thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajarin wa labithna thalathata ayyamin lanadhuqu zawaqan fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mi'wala fa daraba fa ada kasiban ahyala aw ahyama fa qultu ya Rasulullah idzan li ila al-bait fa qultu limra'ati ra'aitu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an ma fi dzalika sabrun fa indaki syai'un fa qalat indi sya'irun wa 'anaqun fa dhabhtu al-'anaqa wa tahanat asy-sya'ira hatta ja'alna al-lahma fil burmati thumma ji'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal 'ajinu qad inkasara wal burmatu bainal adhafi qad kadat tandaj fa qultu tu'ayyimun li fakum anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulan aw rajulani qala kam huwa fa dzakartu lahu fa qala katsirun tayyibun kullaha la tanzi'il burmata walal khubza minat tanawuli hatta atiyah faqala qumu faqama al-muhajiruna wal ansar fadakhaltu 'alaiha faqultu wayhaki qad ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansar wa man ma'ahu qala hal sa'alaka qultu na'am qala udkhulu wa la tad'atu fala tadghatu faja'ala yaksiru al-khubza wa yaj'alu 'alayhi al-lahma wa yukhammiru al-burmata wa tanawwura idza akhadha minhu wa yuqarribu ila ashabihi thumma yanzi'u falam yazal yaksir wa yaghrif hatta shabi'u wa baqiya minhu faqala kuli hadza wa ahdi fa innan nasa asabahum maja'atun muttafaqun alaihi. Rupanya ada nakal sikit kita dalam ini. Banyak dia. Baik, hadis yang ke-29 daripada bab pada menyatakan kelebihan berlapar. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ayruya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridha oleh Allah Taala daripadanya Jabir. Qala berkata ia Jabir cerita, inna kunna yaumal khandaqi nahfiru, bahwasanya kami pada hari Khandaq. Hari Khandaq ini hari nak berlaku peperangan Ahzab. Peperangan itu dipanggil juga peperangan Ahzab dan dipanggil juga peperangan Khandaq. Peperangan Ahzab kerana pokok kafir Quraisy dia bersatu. Bukan hanya Quraisy saja, seluruh kabilah Arab, dari habis pelosok negeri-negaranya pakat bersatu nak mari serang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Maka kerana itu dikenalkan juga peperangan itu peperangan Ahzab. Ahzab mana parti-parti banyak. Dia ta'awun, dia tahalluf untuk apa tu? Untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dikenalkan juga dengan peperangan Khandaq, parik. Kerananya apabila mesyuarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat,
Bagaimana kita nak mengatasi ataupun nak berhadapan dengan puak-puak Ahzab ni? Maka Salman Al-Farisi bagi cadangan kepada Nabi SAW. Iaitu cara perang di negeri Parsi. Apabila kita tak sempat nak keluar daripada negara kita, musuh nak mari serang negeri kita, negara kita, maka kita gali parit. Gali parit yang besar supaya tentera musuh tak boleh nak masuk menghancurkan memusnahkan pembangunan, keamanan, nyawa-nyawa manusia yang berada dalam negara. Maka Nabi terimalah, terima cadangan tersebut. Lalu disuruh para sahabatnya pakat pergi gali parit. Gali parit habis licin. Kerana tu kata Jabir, inna kunna yaumal khandaqi nahfiru. Sebenarnya adalah kami pada hari Khandaq, nahfiru, kami menggali akan tanah. Fa'aradat kudyatun syadidatun, maka melentangi oleh kudyatun syadidatun, oleh gumpalan tanah yang kerah. Kalau bergali ke siapa situ, sudah kerah, tak lalu. Bukan batu, tanah tu kerah. Tanah kor tak erak dengan cakul zaman tu lah. Zaman tu tak ada berdosa lagi dia tu ni. You guna cakul ya. Cakul lagu mana tak tahu. Pakai kita cakul tu comel dah zaman kita ni. Bila duk gali ke siapa satu tempatnya terhenti. Fa'aradat qudyatun syadidatun. Maka melentangilah oleh gumpalan tanah yang kerah. Tak boleh nak gali. Tak cakap usaha dah. Katak-katak gitu tak pecah-pecah tanah tu. Kerah dah. Faja'u, maka mendatangilah para sahabat ni ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ngadu ke Nabi. Faqalu, maka berkata mereka itu para sahabat. Tu sahabat kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi kudyatun, hadhihi bermula ini apa? Ini tanah ni lah. Tu tanah yang keras ni, tanah yang sampai tepat hak kami tak boleh nak gali ni. Kudyatun, ialah gumpalan tanah yang keras, ai syadidatun, gumpalan tanah, yakni gumpalan tanah yang sangat keras, syadidatun. Aradat fil khandaqi, terhalanglah daripada membuat parit. Tak boleh nak gali buat parit dah. Faqala, maka sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ayat contoh pemimpin hebat sungguh. Nabi ni. Ana nazilun. Kalau kita aku turun, aku sendiri, Nabi sendiri turun dalam lubang. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini memang sokmo dah. Dia tak buat kerja mudah. Kalau musafir ke? Kalau musafir bagi tugas. Nabi bagi tugas. Orang ni cari binatang perburuan. Orang ni pasal ke emok. Orang ni cari air. Maka Nabi ambil hak payah sekali apa? Cari kayu api. Payah sekali tu. Nisbah di pada pasir. Jangan wak kira kita dalam hutan. Wak kira negeri kita dalam hutan. Kayu api. Hak mudah sekali lah. Dari sini. Penuh penah. Tu. Boleh belaga dengan kepala ya, kayu penuh. Tapi dak di pada pasir ni susah nak cari kayu. Maka Nabi kalau bagi tugas dengan para sahabat, kalau musafir ke berapa berhenti berehat, Nabi akan ambil tugas hak paling payah. Jadi ke sahabat hak paling mudah. Itu orang panggil sifat ketua. Macam kita ke dak. Kita ambil hak mudah, dak pun pakai goyang kaki dulu. Anak buah hak buat belaka tu. Hatta tek hak nak berucap pun anak buah tulis lagi. Itu kita pemimpin lah ni dak ni. Anak buah tulis menata apanya baca, sebaca-baca. Ni bodohnya pemimpin. Tu. Nabi tak gitu Nabi. Awak sendiri. Kalau hak dia buat tu pasti hak paling payah. Tu sahabat kata tak payah kami buat Rasul kata ambil tugas tu tugas ni. Aku ambil hak tugas ni. Hak paling payah.
cari kayu api. Itu Rasulullah SAW. Supaya ni kak. Nah, hodok gali hok mudah tu mudah ya. Cah gali. Pak sapa tanah gerah ni kak. Sudah. Mari hok body kata ke mana pun tak boleh nak pecah ke. Nah, lagi mengadu ke Rasulullah SAW. Hadhihi kudyatun aradat fil khandaqi. Ini tanah ni ialah kudyatun, gumpalan tanah aisyadidatu yang kerah, aradat fil khandaqi, melentangi, ini menghalanglah pada membuat parit, membuat lubang parit. Faqala, maka sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nazilun. Bermula aku turun. Maknanya aku turun. Apa Rasulullah aku turun? Biar aku buat. Summa qama, kemudian berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bangun. Wa batnuhu, padahal wawul hal. Wa batnuhu, padahal bermula perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia ni, ma'subun bihajarin, diikat dengan batu. Perut Nabi sallallahu alaihi wasallam terikat dengan batu. Kenapa tu? Maklumlah, ikat perut dengan batu ni kerana lapar. Nak tahan lapar. Rasulullah tu ikat perut dengan batu. Kitanya timbul bukan sebab batu, memang perut. Kita juga timbul sebab batu, tak telah batu. Belum perut ni mau terbucik gini mau. Tu. Artinya Rasulullah SAW tu duduk tengah lapar, itu maksud. Nah, Rasulullah duduk tengah lapar maksud tu. Bukan Rasulullah seorang, nah, para sahabat pun semua. Kenapa tengok dia kata siapa ni? Jabir bin Abdullah. Walabisna, dan apa walabisna ni? Nak kata mana tengok. Tu walabisna, dan berdirilah kami, maknanya hiduplah kami ni, mendiamilah kami salasata ayyamin, 3 segala hari-hari, yakni pada projek apa gali tanah tu, gali parit tu. Kami 3 hari duduk mendiami, duduk orang panggil gali parit ni, la nazuku zawaqan, tidak mengecapilah kami zawaqan, akan satu kecapan. Ini akan satu kecapan makanan sekali. 3 hari duk makan dah, duk gali parit. Allah, kita 3 kali sehari makan, bukan 3 hari tak makan. Allah tu jauh benar lah, jauh dengan mujahadah fok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Fok kita duk baca dah sebelum ni kan. Siapa ada hak terguli batin yang duk semaya dak sini. Guli batin bukan gila, lapar berdoa. Siapa duk semaya tu rebah guling. Lapar. Kita rebah juga tidur. Kena subuh tu imam baca sejadah kat lama tu imam pakai jenera lepas semaya gong jatuh kat tidur. Allah, tengok para sahabat Nabi SAW dan Nabi sendiri. Nabi sendiri, para sahabat Nabi dak makan 3 hari dah. Walabisna, dan mendiamilah kami salasata ayyamin, 3 hari duk gali parit ni, la nazuku zawaqan, tidak mengecapilah kami akan satu kecapan, satu kecapan makanan pun tak mengecapi. Tu nazuku zawaqan ay mat'uman, tidak mengecapilah kami akan satu kecapan, yakni kecapan mat'uman, kecapan makanan. Bila begitu fa akhazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'wala, maka Nabi mengambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'wala, akan caku. Nabi pun ambil caku, ambil caku, fadaraba, maka telah memukullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukul apa? Kudyatun syadidatun tadi, tanah hak kerah ko, sangat-sangat kerah. Fa'ada, maka jadilah. Fa'ada ay fasarat. Tu. Fa'ada asalnya ada tu kembali dia ni. Tapi naknya fasarat, maka jadilah. Fa'ada ay fasaratil kidyatu, maka jadilah oleh oleh tanah ko hak kerah tadi tu, kasiban, pecah, ahyala, debu halu, au tu syakur rawi, au ahyama, atau pasir halu. Pecah jadi debu halu atau pasir halu. Artinya Nabi ni gagah gagah Nabi SAW.
3 hari tak makan dengan perut ikat dengan batu. Sahabat lain tak gerak nak katak tanah kau tu tak pecah-pecah. Nabi ambil pukul sekali pecah dah dah. Tu Nabi orang gagah. Bukan duk lembek. Dah. Nabi Gusti menang Nabi. Nabi bergusti menang Nabi. Fakul tu maka berkata olehku. Ku sini Jabir bin Abdullah tadilah rawi hadis ni. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, idzan li, izinkan aku ilal baiti, pulang ke rumah. Mana minta izin Rasulullah nak balik ke rumah. Tu. Kenapa? Kerana dia tengok Rasulullah ni perut ikat dengan batu. Tu artinya Rasulullah sangat-sangat lapar ni. Sia ke Rasulullah. Kami 3 hari tak makan, tak ikat lagi dengan batu itu ana. Rasulullah ni ikat dengan batu ana lebih pada 3 hari lagi lah laparnya. Bila sampai di rumah, fakultu maka berkata olehku limraati kepada isteriku, isteri Jabir bin Abdullah. Ia kata kena, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, melihatlah olehku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu ma fi zalika. Tu syai'an ay syai'an aziman, sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang besar? Syai'an ay syai'an aziman ma fi zalika, tidak adalah pada demikian itu syai' azim tu, sesuatu yang besar tu, sabrun, oleh sabar. Mana apa? Lapar. Orang lapar tak boleh sabar dah weh. Acu tengok kalau baca doa makan panjang-panjang, orang nak makan lelala doa. Yang tengok gini kutu email. Nek tu ni anjay teh. Bismillah cukup atau email, orang lapar dah kata ni. Lapar ni benda hak tak boleh nak sabar dah ni. Itu maksud. Ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ay syai'an aziman ma fi zalika sabrun. Melihat olehku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu, ini sesuatu yang besar, tidak ada pada demikian itu sesuatu tu oleh kesabaran. Apa? Lapar. Lapar ni benda hak tak boleh nak sabar. Artinya apa yang nak cerita? Aku lihat Rasulullah sangat lapar. Fa indaki syai'un, maka adakah di sisi engkau hai isteriku syai'un, ini sesuatu, ini sesuatu daripada makanan lah. Tu indaki syai'un ay syai'un minat ta'ami, sesuatu daripada makanan. Untuk apa? Untuk jamu, untuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Walaupun kami ni 3 hari dah tak makan, tapi Rasulullah tu lebih lagi pada kami 3 hari tak makan. Kenapa? Perut Rasulullah tu ikat dengan batu. Faqalat, maka jawab oleh isteri Jabir bin Abdullah, indi ada di sisiku sya'irun wa anakun, adalah gandum dan kambing betina. Anakun ni ialah kambing betina. Ada dia kata gandum dengan kambing betina ada. Fazabahtul anaqah, maka menyembelihlah olehku akan kambing betina. Wa tahanatis sya'ira, maka dan apa? Tahan ni makna apa? Uli dah. Wa tahanatis sya'ira, dan menumbuk, mengulilah akan gandum tadi. Jadi roti lah. Uli gandum jadi roti. Hatta sehinggalah ja'alna lahma, menjadilah oleh kami akan daging anaqah tadi, daging kambing betina tadi tu, fil burmati, boleh puyuk dah. Nak lah. Tu boleh puyuk nak menanak, masak lah. Summa kemudian jitu, mendatangilah olehku an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah pergi pula jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak padah mari makan lah. Wal ajinu, padahal apa? Ajin ni tepung gandum tadi tu.
Qadin kasara, telah pecah, yakni lumat dah, halus dah. Qadin kasara mana lumat dah. Uli-uli gandum tadi sudah pun lumat, nak jadi roti dah. Wal burmatu dan padahal periuk hak diletak dengan apa, daging-daging kambing betina tadi, bainal asafi, di antara batu bata, qad kadat, yang hampirlah, yang sungguhnya hampir dekat-dekat lah, tandaj maknanya nak masak dah hampir nak masak dah. Tu gandum pun dah jadi roti dah. Nah, apa tu tadi, daging kambing betina hak letak dalam puyuk tadi tu, qad kadat tandaj, qad kadat, sungguhnya telah hampir dekat-dekat dah nak masak. Maka dia pun pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka berkata olehku, Jabir bin Abdullah ni, tu'ayyimun li, ajak makan, mari makanlah, rumah aku ni. Itu maksudnya. Fakum, maka bangunlah anta, engkau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa rajulun, dengan seorang laki-laki ke, au rajulani, atau dua orang laki-laki. Macam kita agak ajaklah 2-3 orang, gitulah. Nah, tu. Jangan duk ajak ramai-ramai nak tu ni. Ajaklah 2-3 orang. Nah, Rasulullah, mari rumah hamba mari makan. Nah, bawalah seorang ke 2 orang ke, boleh. Tu. Qala siapa ni? Qala Nabi ni. Qala bersabda di Nabi SAW, kam huwa, berapa dia, berapa tu makanan ada muduk sedia tu, maksud gitu, berapa? Fazakartu, maka menyebutlah oleh aku lahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berceritalah, adalah sikit gandum, seekor kambing betina, dak tu ni. Tu. Faqala, maka jawab oleh Nabi SAW, kasirun tayyibu, banyak tu, bagus tu. Tu. Kul, kata oleh Muhai Jabir bin Abdullah, laha, baginya, ai limraatik, nah, bagi isteri engkau, mugi besar kau bini mu, gitu. La tanzi'il burmata, jangan duk akak lagi periuk, wala khubza, dan jangan duk akak lagi roti tu, minat tanawuri, daripada dapur panah, hatta atia, sehingga aku mari. Nah, jadi Rasulullah kata, jadi Jabir bin Abdullah tu bila dah nak hampir-hampir masak dah, masakan dia duduk buat dengan bini dia kat dapur rumah dia tu, dia pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu padah Nabi, mari makan ya Rasulullah. Nah, rumah saya, marilah seorang ke 2 orang lelaki lain ke ajaklah katik, seorang ke 2 orang gitu yalah, jangan duk banyak sangat. Rasulullah pun tanya, berapa makanan hak mu siap tu? Dia pun ceritalah, adalah sikit gandum, seekor kambing. Rasulullah kata, banyak dah tu, bagus tu, bagus. Lepas tu ginilah, musai kau binimu tu hijabi, jangan duk cabuk, jangan duk akak. La tanzi'il burmata, mana jangan duk akak lagi periuk dan roti hak mu panah mu masak tu daripada dapurmu, hatta atia, sehingga aku mendatangi, aku sapa. Jangan duk akak lagi. Faqala Nabi ni. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tibanya Rasulullah pun sabda pula. Kepada siapa? Liman hadara min ashabihi. Kepada sesiapa yang ada di kalangan sahabat ketika tu. Rasulullah kata, "Qumu, jom bangun. Lama ni." Nah, faqamal muhajiruna wal ansar. Pakak bangun habis muhajirin dengan ansar. Sudah Jabir pun sakit kepala dah. Gila lah kata. Fadakhaltu alaiha, maka aku pun masuklah ke atas isteri aku. Masuk balik ke rumah. Derah je balik ya. Fakultu, berkata olehku, wahai haki, celaka dah Muhai bini aku. Qad ja'an nabiyyu, sungguhnya telah datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirina, dan orang muhajirin, wal ansaru, dan orang ansar, marilah kau.
Waman ma'ahum, dan siapa saja yang ada dengan mereka itu. Pakat mari habis rumah kita ni. Apa kerah dah kita ni. Nak hidayah ke Nabi dengan 2-3 orang aja. Nak kambing sekor pah gandung sikit. Wak uli-uli jadi roti. Tiba-tibanya Rasulullah hajak pakat pergi belakang. Oh, sakit jiwa dah lah. Lagu mana agak-agak kita jangan buat lagu ni kita ni, nah. Memetak kaya ustaz buat lagu tu. Tu email ajak. Lagi ustaz main makan rumah saya ajak. Lalu 3 orang lagi. Tak apa kita ajak lah ke habis seseorang ni mengamuk tu email. Rasulullah tak apa. Rasulullah ada mukjizat dah tu ni. Tu. Ada Rasulullah ada mukjizat kita tu jangan buat lagu tu. Tengok Rasulullah SAW. Ini orang panggil sikap seorang pemimpin ni. Tu ni. Ni tak fikir untuk diri seorang dah. Tak fikir untuk diri seorang. Padahal Rasulullah ni lebih pada sahabat lagi. Kalau sahabat 3 hari tak makan, Rasulullah lebih lagi. Karena sahabat-sahabat tak ikat batu di perut. Padahal Rasulullah ni ikat di perut dia dengan batu. Artinya Rasulullah tu telah berlapar lebih daripada sahabat-sahabat 3 hari. Lebih pada 3 hari lagi. Batu ikat perut batu tu. Sahabat-sahabat lain lapar ke? Tapi tak ikat lagi. Kenapa? 3 hari tahan lagi. Oh, 3 hari tu tahan lagi. Kita 3 hari. Mampu kerah dah. Sehari 3 jam pun tak lelih. Nah, 3 jam makan. 3 jam makan. Bunyi dah. Sikit lagi dah. Ada ni panjang ni. Kalau tidak berhenti pula. No, raya. Lepas raya dah pula. Oh, sedih weh. Ada arah lah. Namanya corona ni. Tu Rasulullah SAW. Pemimpin. Tak fikir untuk diri. Nah, ini khisalun mahmudah. Sifat yang terpuji boleh kita ambil daripada Nabi SAW. Apa? Pertama, pemimpin buat benda yang paling payah, hak rakyat tak sanggup. Itu pemimpin. Hak rakyat tak sanggup. Dia kata, baguslah hak rakyat tak sanggup nak cocok. Apa waxing pemimpin dulu kena cocok. Bagus juga tu. Itu. Ada dah hak cocok ada dah hak cocok sini. Ya. Belum. Tu. Kalau tak ada ketahanan body ke apa tak cocok lah dah. Sebab pelik-pelik duk dengar kata dia mau ada hak pening lah, hak itulah nah. Hak meninggal pun ada katanya. Hak meninggal pun ada. Tapi tak salah vaksin, salah kau jantung dia sebab apa tak ada. Dia mau buat menganjing. Daftar tapi tak cocok. Tak cocok lagi sebab tak ada panggilan lagi. Orang muda-muda tak apa lagi ke. Tapi hak muda ke hak orang meninggal tu. Tak masuk lah TV ke apa. Masuklah Facebook Facebook masuk. Postmortem kata bukan vaksin sebab jantung dia tak denyut. Macam orang kena patuk ke ular lah, bukan salah ular patuk tu, jantung dia tu tak denyut. Jadi salah jantung dia, apa tak denyut lah. Sepatut jantung kena degup lah baru hidup. Kalau tak degup matilah. Takut jugalah kita bunyi lagu tu, biar lalu. Ada hak tak mati tapi duk pening. 5 hari dah duk pening. Macam-macam cerita. Takut kat kita pun. Yo, ada juga. Iyo. Takut kita pun. Ya orang atas dia tak fikir apa dah. Dia selesai dah. Selesai apa? Selesai dah yang nak neganya. Nak nega vaksinnya sebenarnya. Waktu bik apa tu? Virus dulu. Ya kalau tak waktu bik virus lagu mana nak waktu bik vaksin? Supaya perang juga lah. Wak senjata. Kalau tak ada perang, rugi dia wak senjata canggih-canggih ke apa. Kita kena kerik peperangan. Wak pelaga rakyat jelata ni. Mazhab ko sebab agama ko. Ni. Bila dah selisih pendapat sebab agama ko, bangsa, suku, kaum ko, mazhab ke. Perang tu kan. Kita pun ekspor lah senjata dia nak beli nak beli untung kita. Berkurang juga. Berkurang tu juga lah. Tengok. Itu Rasulullah SAW. Seorang pemimpin ni mendahulukan rakyat dia, mendahulukan umat dia. Bukan mementingkan diri dia sendiri, tidak. Tapi nak cari zaman lah ni tak susah lah, tak ada lah, payah lah. Jangan kita duk harap
Orang panggil orang harap nak dapat pemimpin lagu ni orang tu mimpi tu. Nah, sepatut ia beranak sama Nabi lah maksudnya. Nak kata ni, payahlah. Sehingga nu Imam Mahdi baru gelik mula supaya cara Nabi SAW. Nah, tu Nabi cerita dah lah hadis kan. Tu. Qalat hal sa'alaka mana ni? Adakah telah meminta oleh engkau? Ya betul. Qalat qalat ni kata isteri Jabir. Hal sa'alaka, adakah engkau minta? Telah engkau minta? Telah engkau tanya, maknanya telah engkau jemput ke Nabi SAW? Qultu, jawab olehku Jabir bin Abdullah, na'am, ya, aku ajak dah Nabi SAW. Tu. Jadi isteri dia terkejut lah. Begitu ceritanya. Tadi kan dia kata fadakhaltu alaiha, maka masuklah olehku ke atas di atas isteriku. Fakultu, berkata olehku, wai haki, celaka engkau. Wai haki mana sudahlah gitulah, kalau terjemah tu celaka, bukan celaka macam kita celaka tu bunyi kasar dak tu ni. Sudahlah mu. Itu ana klik juga sudahlah mu bini aku qad ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansaru wa man ma'ahum. Sungguhnya telah datang oleh Nabi dan orang muhajirun dan orang ansar dan siapa saja antara mereka. Qalat, berkata isteri Jabir, hal sa'alaka, adakah telah engkau minta akan telah engkau tanya atau engkau minta akan Nabi SAW? Qultu, berjawab olehku, berkata olehku, na'am, ya aku telah royak dah. Royak dah lah ke Nabinya, ada seekor kambing ya. Gandung sikit buat roti. Duk ajak dah suara-suara gitu. Cukup kabar-kabar Nabi kata, pakak mari habis. Qala siapa ni? Qala Nabi ya. Nabi pun sapa dari rumah tu. Qala, bersabda oleh Nabi SAW, udkhulu. Masuk. Nabi pula suruh masuk. Wala tadaratu. Jangan berebut. Nah, masuk. Jangan berebut. Nabi sendiri suruh masuk. Jabir ni duduk senyak dah. Duduk kenalir apa. Mampu dah aku trik ni. Sudahlah. Saya kau kambing roti sikit ya cukup kok. Mana orang pakat mari habis amal. Beg wafsa ni. Tu. Beg wafsa je dia. Faja'ala, maka menjadilah oleh Nabi SAW yabsirul khubza. Maka Nabi SAW memotong akar roti. Nabi sendiri hok kerak roti. Wa yaj'alu 'alaiha, dan menjadikan di atasnya roti itu lahma, daging. Nabi sendiri hok ambil roti kerak, letak daging atas roti. Itu. Wa yukhammir, dan Nabi menutup al-burmata akan periuk. Wa tanawwura, dan dapur. Nabi hok orang panggil apa? Ambil roti kerak, lepas tu buka puyuk, ambil daging letak atas roti, bagi ambil, gitu. Wa tanawwura, padahal iza akhadha minhu, apabila mengambillah daripadanya minhu minal burmati tadi, daripada periuk tu. Wa yuqarribu ila ashabihi, dan memperdekatkan periuk itu kepada sahabat-sahabatnya. Summa yanzi'u, kemudian ditarikkan akan periuk kuali tadi. Falam yazal, maka senantiasalah yaksir, memotong roti. Wa yaghrif, dan mencedok. Wa yaghrif tu mana? Mencebok, kuah dan daging kambing. Hatta syabi'u, sehingga kenyang mereka itu, Ansar dan Muhajir. Wa baqiya minhu, dan ada lagi makanan hak tinggal daripada tu. Ini mukjizat Nabi SAW. Padahal sikit yang kena tu, tapi mencukupi, kenyang. Muhajirun wal Ansar wa man ma'ahu. Orang-orang Muhajirin Ansar serta ada hak serta mereka tu.
Hak mari sekali ke rumah Jabir bin Abdullah tu, pakat sedawa lah ke, kenyerah, tahu, kenyerah ya Rasulullah, kenyerah. Nah, kenyerah. Tinggal ada lagi baki. Tu. Jadi Jabir tadi duk ita tengok sudahlah cukup dah cukup. Ada lagi hak tinggal. Faqala, maka berkata bersabda oleh Nabi SAW. Dia kata kepada Jabir, kuli, makanlah ni. Makanlah ni. Kuli haza, makanlah ni. Wa ahdi. Tu. Fa innan nasa, kerana sesungguhnya manusia asabahum, mengenai akan mereka itu manusia, maja'atun, bencana kelaparan. Itu Nabi SAW. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bersepakat kedua-duanya di atas kesahihan hadis ni. Habis itu. Jadi kita sambung semula pula, wa fi riwayatik, dan sabit dalam satu riwayat yang lain pula, qala Jabir, telah berkata oleh Jabir bin Abdullah, lamma hufiral khandaqu, tak kala mana menggali lubang pada perang Khandaq, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan fankafa'tu ila imra'ati fakultu hal indaki syai'un. Ini riwayat yang seerti dengan riwayat tadi, tapi Bukhari Muslim tak riwayat ni. Orang lain yang meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu, sambung pula bila tu? Lepas raya dah tu ni. Lepas raya dah. Lepas raya. Puasa tak ada dah. Kalau puasa mana? Tak lagi. Tak apa lagi. Sebab hari itu baru baca sapakan aku muqami si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusqi. Baca dah ni. Pagak tak roy. Tak apa kata sama wa fi riwayat. La ilaha illallah. Kau ke 9 dah. InsyaAllah tengok tu email mesej ke mana. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.